Buletin pagi 11 April bersama saya Marslah Hassan. Antara paparan pagi ini. Aktiviti pembalakan di Hulu Perak diarah henti serta-merta. Juga Dewan Rakyat luluskan 2 rang undang-undang, antaranya memperluas peranan Mawib kawal selia pusat tahfiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dewan Rakyat meluluskan 2 rang undang-undang RUU iaitu RUU Levy Pelepasan 2019 dan RUU Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Pindaan 2018. RUU Levy Pelepasan 2019 itu diluluskan sehari selepas ia dibentangkan untuk bacaan kali kedua. RUU Levy Pelepasan itu antara lain mengadakan peruntukan bagi pengenaan levy pelepasan ke atas orang yang meninggalkan negara ini dan bagi perkara yang berkaitan dengannya. Di bawah RUU itu juga hukuman akan dikenakan kepada mana-mana individu yang menghalang pegawai kastam bertugas. RUU Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Pindaan 2018 pula bertujuan melindungi kepentingan pelajar-pelajar sekolah agama Islam termasuk sekolah tahfiz serta pihak-pihak yang berkenaan. Dalam RUU itu juga bacaan kali kedua, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuzia Saleh berkata, sekolah agama Islam kini ibarat cendawan yang tumbuh selepas hujan. Untuk itu katanya penting untuk meminda Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993 kurungan Akta 505. Pindaan tersebut antara lain bagi memperluaskan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dalam mengawal selia perjalanan sekolah agama Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan. Dewan Rakyat sebulat suara bersetuju dengan pembentangan Kertas Putih Felda oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Ketika sesi penggulungan, Datuk Seri Azmin memberi jaminan kepada peneroka Felda mereka tidak akan dibebankan dengan hutang yang tidak wajar termasuk disebabkan salah laku atau penyelewengan oleh pengurusan agensi itu. Sesi perbahasan yang bermula kira-kira jam 11.30 pagi semalam melibatkan 17 ahli parlimen daripada blok kerajaan dan pembangkang. Saya ingin menyatakan juga dalam Dewan ini hutang-hutang yang dikenakan kepada peneroka mempunyai beberapa elemen yang khusus iaitu hutang tanam semula termasuk pinjaman sara hidup dan pendahuluan hasil. Yang kedua, hutang sosioekonomi yang melibatkan pembesaran rumah, pendidikan, komputer dan keusahawanan. Lain daripada itu, sekiranya berlaku sebarang bentuk salah laku ataupun penyelewengan oleh pengurusan Felda, ianya tidak akan dibebankan kepada peneroka yang berkenaan. Ketika menjawab celahan Ketua Pembangkang Datuk Seri Ismail Sabri mengenai adakah benar kerajaan akan mengurangkan pemberian pinjaman sara hidup dan bantuan tanaman semula, Datuk Seri Azmin menjelaskan dakwaan bahawa pinjaman sara hidup dan bantuan pendahuluan hasil akan dikurangkan daripada RM1,500 kepada RM1,000 adalah tidak benar. Pinjaman sara hidup dan bantuan pendahuluan hasil akan dikurangkan daripada RM1,500 kepada RM1,000 dan akan terus dikurangkan adalah tidak benar sama sekali. Ini adalah propaganda UMNO menjelang rantau. Okey. Saya telah umumkan pagi tadi bahawa kadar sedia ada dikekalkan iaitu RM1,500. Kertas Putih bertujuan memberi penjelasan mengenai isu dihadapi Felda serta pelan pemulihannya. Ia antaranya menyatakan Kerajaan Pakatan Harapan bersetuju memberi bantuan kewangan sebanyak RM6.23 bilion kepada Felda berbentuk geran, pinjaman dan jaminan kerajaan secara berperingkat mengikut keperluan. Kerajaan Negeri Perak mengarahkan semua aktiviti pembalakan di hulu dan sepanjang Sungai Rui di Greek dihentikan sementara manakala kegiatan perlombongan dijalankan dengan kawalan ketat. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu berkata langkah itu dilaksanakan sehingga pihaknya menerima laporan penuh daripada pasukan petugas khas berkaitan sumber pencemaran di Sungai Rui.
Beliau turut menyeru orang ramai khususnya di daerah Hulu Perak diminta tidak panik dengan laporan pencemaran Sungai Rui yang didakwa mengandungi arsenik. Hasil ujian sampel air yang diambil dari loji rawatan air ganda di Greek menunjukkan paras bahan kimia itu masih rendah. Air terawat yang dibekalkan oleh Lembaga Air Perak itu juga adalah selamat untuk digunakan. Katanya ketika ini kurang daripada 20 orang penduduk kampung air ganda dikesan mempunyai tanda serta gejala penyakit kulit. Buat masa ini, Jabatan Kesihatan Negeri merumuskan hasil kajian termasuk pemerhatian dan pemeriksaan fizikal ke atas penduduk adalah masih awal dan belum lagi dapat dikaitkan dengan pendedahan terhadap arsenik. Saya harap itu jelas. Jabatan Kesihatan akan terus memantau tahap kesihatan penduduk kampung air ganda. Khamis lalu, Esko Pendidikan, Teknologi, Sains dan Alam Sekitar Negeri, Dr. Abdul Aziz Bari mendedahkan pencemaran Sungai Rui berlaku kerana dipercayai mengandungi arsenik. Menjelas lanjut, Ahmad Faizal berkata, berdasarkan kajian, arsenik secara semula jadi wujud dalam tanah di daerah Hulu Perak. Peningkatan bahan kimia itu dalam air sungai berkemungkinan berpunca daripada aktiviti penerokaan tanah. Pengasuh bayi lelaki berusia 4 bulan yang meninggal dunia dipercayai tersedak susu di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru ditahan polis 4.15 petang semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Syahrul Nain Jais berkata suspek ditahan di kampung berkenaan. Ujarnya permohonan reman akan dilakukan di Mahkamah Johor Bahru pagi ini. Terdahulu, bayi lelaki berusia 4 bulan Haras Muhammad Hafiz meninggal dunia dipercayai akibat tersedak susu ketika berada di rumah pengasuhnya itu. Bapa mangsa Muhammad Hafiz Muhammad, 32 tahun berkata dia dimaklumkan pengasuh kira-kira 2.30 petang Selasa bahawa anaknya tidak sedarkan diri. Menurutnya, sebaik tiba dia mendapati anak lelakinya dalam keadaan terbaring dan tidak sedarkan diri serta sudah kebiru-biruan. Laporan berdasar Jabatan Forensik Hospital Sultanah Aminah mengesahkan punca kematian adalah tersedak susu. Polis kemudian mengklasifikasikan kematian bayi itu sebagai mendatangkan kematian secara cuai. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan. Seorang lelaki yang mengamuk dan menyerang seorang anggota polis kerana gagal mengeluarkan wang dari sebuah bank di Bandar Bukit Tinggi, Klang minggu lalu berdepan 3 pertuduhan jenayah. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, ACP Syamsul Ahmad Ramli berkata lelaki berusia 41 tahun itu kini disiasat membabitkan kes memiliki dadah, melakukan khianat dan menyebabkan kerugian. Polis memperoleh perintah reman baru daripada Mahkamah Magistrate bagi membolehkan siasatan terhadap bahan dipercayai dadah yang ditemui dalam bagnya pada hari kejadian. Manakala perintah reman suspek selama 7 hari mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh tamat kemarin. Lelaki berkenaan turut disiasat atas kesalahan melakukan khianat kerana dipercayai memecahkan mesin wang automatik ATM selepas gagal mengeluarkan duit. Suspek ditahan anggota unit rondaan bermotosikal URB Selasa lalu selepas polis menerima panggilan daripada pengawal keselamatan sebuah bank mengenai seorang lelaki yang mengamuk selepas gagal mengeluarkan wang. Sambil memegang pisau, dia bertindak agresif dan cuba menikam anggota URB. Bagi mempertahankan diri, pasukan keselamatan melepaskan 4 das tembakan dengan 2 daripadanya mengenai bahagian perut suspek. 7 tulang rusuk kiri yang patah di bahagian belakang anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim berkemungkinan besar tidak pernah dilaporkan sepanjang anggota bomba itu dirawat di Pusat Perubatan Subang Jaya dan Institut Jantung Negara. Saksi ke-29 inkuas bekas perunding kanan forensik dan patologi di HUKM, Dr. Shahram Abdul Wahid berkata tiada sesiapa yang memeriksa bahagian belakang badan mangsa. Dr. Shahram Abdul Wahid menjelaskan semasa Muhammad Adib menjalani rawatan, kecederaan itu tidak dapat dikesan oleh sesiapa pun sehingga bedah siasat dilakukan selepas kematiannya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Pegawai Pengendali Hamdan Hamzah pada prosiding hari ke-24 inkuas kematian Muhammad Adib di Mahkamah Coroner Shah Alam semalam. Sementara itu, menjawab soalan lain, Dr. Shahram berkata Adib berkemungkinan besar ditarik dari dalam van Unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan EMRS ketika beliau masih berada di atas kerusi duduk penumpang hadapan dan sedang melihat ke arah belakang.
Bagaimanapun, beliau tidak dapat memastikan secara tepat kedudukan orang yang dipercayai menarik mangsa kerana tidak mengetahui berat dan ketinggian sebenar individu berkenaan. Beliau juga berpendapat mangsa mungkin dihentak ke pintu van berkenaan oleh sekurang-kurangnya 3 orang sehingga menyebabkan kepatahan 7 tulang rusuk kiri dan lebam pada bahagian paru-paru kirinya. Jelas saksi ini ia berdasarkan video lakonan semula kejadian dan kesan corak kecederaan pada mangsa. Prosiding di hadapan Coroner Rofiah Muhammad bersambung hari ini. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART akan menjadi mentor kepada pasukan penyelamat Brunei yang berhasrat mendapat pengiktirafan Kumpulan Penasihat Mencari dan Menyelamat Antarabangsa INSAREC. Malaysia dan Brunei ketika ini sedang berunding untuk membentuk Memorandum Persefahaman MOU yang dibincangkan semasa lawatan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail ke Brunei Februari lalu. Jelas Timbalan Perdana Menteri SMART Malaysia yang beroperasi sejak Julai 2011 terlibat dalam pelbagai operasi mencari dan menyelamat serta bantuan kemanusiaan di Indonesia, Turki, India, Pakistan, Filipina, Ukraine dan Nepal. Pengiktirafan INSAREC membolehkan pasukan mencari dan menyelamat sesebuah negara itu mengetuai misi menyelamat di luar negara. Pasukan SMART Malaysia telah mendapat pengiktirafan INSAREC 2016. Saya juga mendoakan SMART akan berjaya dengan cemerlang semasa pemeriksaan INSAREC External Risk Classification IR bagi mengekalkan status kita. Status pasukan ini sebagai satu agensi penyelamat elit bertaraf dunia pada tahun depan 2021. Beliau turut menyifatkan anggota SMART sebagai wira yang tidak didendang kerana peranannya menyelamatkan nyawa dan statusnya bertaraf dunia biarpun tidak diketahui awam. Datuk Seri Wan Azizah berkata demikian dalam ucapannya sewaktu melawat markas SMART dan menyampaikan sijil anugerah perkhidmatan cemerlang kepada 17 warga agensi pengurusan bencana negara di Pulau Meranti, Puchong, Selangor. Calon Pakatan Harapan Dr. S. Esteram menafikan isu-isu yang dibangkitkan parti itu sepanjang 12 hari berkempen pilihan raya kecil Dun Rantau bertujuan membunuh karakter politik Datuk Seri Mohamad Hassan. Beliau menegaskan dakwaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dalam ceramahnya semalam berhubung perkara itu tidak berasas. Kita dah 11 hari berkempen. Adakah kita mulakan apa-apa untuk assassinate karakter siapa? Tidak. Ya, kita bangkitkan isu apa Tok Mat bangkitkan. Dia cakap dia berhantar 10 juta ringgit kepada di London untuk membeli satu apartmen. So bila dia berkata, kita soalkan mana you dapat wang itu dan juga apa sebab you hantar through money exchange, not through the normal process of banking. Beliau ditemui media selepas berkempen dan berjumpa dengan pengundi-pengundi Kampung Segah di Rantau Negeri Sembilan. Semalam, Datuk Seri Najib dilapor mendakwa PH melakukan serangan peribadi ke atas calon Barisan Nasional Datuk Seri Mohamad Hassan bertujuan untuk membunuh karakter Timbalan Presiden UMNO itu. Dr. Esteram dalam pada itu berkata fokusnya untuk menyelesaikan masalah pengundi di Dun Rantau tidak akan terganggu di sebalik dakwaan itu. Isnin lalu, Datuk Seri Mohamad didakwa membeli kediaman bernilai 10 juta ringgit di London dan terkini mempunyai rumah agam berbentuk Minangkabau di Seremban 2. Laporan antarabangsa. 2 orang maut sementara 17 yang lain cedera dalam kebakaran sebuah pusat beli belah di Bangkok, Thailand. Menurut jurucakap polis Krisana Patana Charwen, seorang daripada mangsa maut selepas melompat dari bangunan itu. Kebakaran berlaku di pusat beli belah Central World pada jam 6 petang waktu tempatan semalam. Menurut jurucakap pusat beli belah itu, kebakaran dipercayai bermula di arah selapan bangunan berkenaan. Kawasan di sekitar Central World adalah destinasi membeli belah popular dalam kalangan pelancong. Anggota bomba dilaporkan berjaya mengawal api dalam tempoh 30 minit. Mangsa yang cedera dikejarkan ke sebuah hospital berhampiran dan seorang daripadanya tidak dapat diselamatkan. Punca kejadian sedang disiasat.
Bangkai pesawat pejuang Jepun F-35A dipercayai terhempas selepas hilang dari radar semalam telah ditemui. Bagaimanapun, juruterbang jet berkenaan yang dikuatiri maut belum ditemui. Pesawat berkenaan terputus hubungan dengan menara kawalan ketika sedang menjalani latihan merentasi Lautan Pasifik pada jam 7.30 malam waktu tempatan setelah berlepas dari Pangkalan Udara Misawa, Utara Jepun. Kementerian Pertahanan memaklumkan juruterbang berkenaan telah menghantar isyarat kecemasan untuk membatalkan misi latihan berkenaan sebelum komunikasi terputus. Operasi mencari juruterbang berusia dalam lingkungan 40-an itu diteruskan. Beralih ke laporan sukan. Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2018, juara bowling lelaki dunia Rafiq Ismail dan atlet olahraga Paralimpik Rizwan Mohamad Puzi dinobatkan sebagai pemenang anugerah atlet terbaik dan atlet Paralimpik terbaik yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut dimencabarduli hadir ke majlis itu di Petaling Jaya malam tadi. Anugerah SAM yang berlangsung malam tadi menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-50 selepas ditubuhkan pada tahun 1969. Pada majlis bersejarah itu menyaksikan Rafiq Ismail dan Rizwan Puzi membawa pulang trofi dan wang tunai berjumlah RM10,000 disampaikan yang di Pertuan Agong. Meskipun Rafiq mendapat tentangan sengit daripada beberapa atlet tersohor, namun pencapaian beliau sebagai juara dunia melayakkan dia menerima anugerah itu. Rafiq melakar kejayaan cemerlang sepanjang tahun selepas memperoleh pingat emas di kejohanan bowling lelaki dunia di Hong Kong tahun lalu. Manakala Rizwan mengenepikan saingan dua lagi jago sukan olahraga para negara, Muhammad Ziyad Zulkifli dan Abdul Latif Romli serta Boni Bunyau An Agustin daripada sukan powerlifting. Atlet berusia 22 tahun itu beraksi cemerlang pada Tamasya Sukan Asia di Jakarta dengan meraih 3 pingat emas dan 1 pingat perak. Sebenarnya saya tak jangka apa-apa pun yang saya dapat menang ni sebab banyak lagi atlet-atlet yang top, tetapi hari ini saya bersyukur sebab saya dapat gelaran SAM Award pada hari ini. Dalam pada itu, wartawan dan jurukamera Media Prima Berhad MPB Hasnida Hanim Ahmad Kamil dan Aji Sariga turut memenangi anugerah laporan sukan permotoran terbaik. Manakala untuk kategori utama, anugerah Sibil dimenangi wartawan berita harian Helmi Talkah dan Mark Fabian Peter menerusi laporan badminton di Palit Buki yang telah menggemparkan arena badminton negara selepas mendedahkan isu mengatur perlawanan membabitkan dua pemain profesional negara. Baik, syukur Alhamdulillah. Nampaknya karya saya, laporan saya iaitu Ayah Suntik Semangat Hafiz Syahrin berjaya dinobatkan untuk anugerah SAM 100 Plus 2018 yang mana ini adalah anugerah kedua kami dapat pada tahun ini untuk laporan yang sama. Jadi syukur Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menyokong kami. Terima kasih kepada rakan-rakan di meja sukan khususnya dan juga jurukamera saya Aji Sariga yang banyak bekerjasama untuk memberikan hasil terbaik bagi laporan ini. Terima kasih banyak-banyak dan kejayaan kami adalah kejayaan semua. Terima kasih. Perlumbaan jelajah berbasikal Letway di Langkawi 2019 hanya tinggal 3 peringkat saja lagi sebelum LTDL 2019 berakhir dan pada peringkat ke-6 hari ini perlumbaan diteruskan dari Bagan Perak menuju Alustar Kedah sejauh 130.8 km. Pada perlumbaan peringkat ke-5 semalam menyaksikan pelumba pasukan Androni Giocatolis Sidemek Matteo Pellucci muncul juara buat kali pertama di pentas LTDL. 120 pelumba meneruskan perlumbaan peringkat ke-5 bermula dari Proton City Tanjung Malim dan berakhir di Dataran Warisan Taiping. Perlumbaan sejauh 200.1 km dengan 3 zon pecutan di Sungai, Kampar dan Sungai Siput serta 1 zon pendakian di Bukit Berapit menyaksikan kelompok pelotong berkayuh dengan kelajuan 49 km sejam. Sebaik menghampiri Sungai, 9 pelumba melakukan breakaway sebelum Ken Min, Harith Saleh, Travis McCabe dan Clint Hendricks cemerlang mengutip mata di zon pecutan pertama. Menuju Kampar di zon pecutan kedua, giliran pelumba lain antaranya Paulo Simeon, Humberto Marengo, Shotaro Iribe dan Nico Maestri meraih mata. Seperti diduga, Simeon dan Marengo terus berkayuh ke zon pecutan ketiga di Sungai Siput untuk menyambar tambahan mata sambil diekori Iribe dan Kohi Uchima. Debaran serta kehangatan menuju garisan penamat di Dataran Warisan Taiping akhirnya dinoktahkan pelumba Androni Giocatolis Sidemek Matteo Pellucci yang muncul juara peringkat ke-5. We know that we are fast, so we try. But when the 8th rider was in the break, we was a bit scared about. We just tried to pull full gas to catch them back.
and fortunately I have good legs, so I can pay back the trust of my team. 12 atlet petong dalam skuad kebangsaan bukan jaminan untuk menjamin slot automatik beraksi di Sukan C 2019 Manila yang dijadualkan berlangsung November depan. Sebaliknya, mereka akan diuji dan perlu melalui sesi pemilihan pada kejohanan petong kebangsaan 2019 di Seremban bermula 27 April depan. Walaupun sudah mempunyai 12 pemain dalam senarai, menurut Setiausaha Kehormat Persekutuan Petong Malaysia, PPM, Fauzi Abdul Aziz, ia bukan jaminan slot khas. Sebaliknya, perlu menentang atlet lain yang berpotensi menggantikan tempat mereka nanti. Walaupun kita dah ada 12 orang kan, kita still lagi nak cari best player yang takut ada tertinggal. Tu di kejohanan di Seremban ni nanti, andainya ada lagi potential player yang kita nampak, kita akan bawa masuk. Sebab kita ada lagi masa lama lagi sebelum bulan 12 kan. Untuk rekod Sukan C 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia menyumbang 2 daripada 8 pingat emas yang dipertandingkan. Masing-masing disumbangkan Saiful Bahri Musmin dan Syed Ahmad Fikri Syed Ali dalam acara double dan Muhammad Hafizuddin Daud bagi kategori perseorangan. Namun bagi edisi kali ini di Manila, tuan rumah hanya menaraikan 4 acara dengan lubuk emas negara dari acara perseorangan tidak dipertandingkan. Sekaligus PPM menyasarkan hanya 1 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa pada Sukan C 2019 nanti. Of course kita nak target sebanyak emas yang boleh, tengok pada apa acara yang ditawarkan. Ke perkembangan Liga Juara-Juara Eropah, Manchester United memilih jalan sukar apabila memberi kemenangan mudah kepada Barcelona menerusi jaringan sendiri oleh Luke Shaw pada aksi suku akhir pertama di Old Trafford awal pagi tadi. Gol yang tidak disangka itu bermula dengan gerakan Lionel Messi menghampiri kawasan United namun dapat dihentikan pertahanan United. Bagaimanapun, hantarannya berjaya ditanduk Suarez yang berada di kawasan penalti sebelum Shaw tertampan bola dan melepasi penjaga gol David De Gea pada minit ke-12. United cuba mengubat kampanye itu dengan beberapa percubaan termasuk dari Marcus Rashford dan Romelu Lukaku tetapi gagal. Ketika United rancak memburu jaringan penyamaan, pelawat turut berpeluang tetapi cubaan Jordi Alba berjaya dihalang De Gea. Keputusan kekal 0-1 memihak pelawat Barcelona sekaligus menyaksikan Red Devils mengharungi kekalahan keempat daripada 6 perlawanan Liga Juara-Juara di gelanggang sendiri. Sekian buat waktu ini. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Bulletin TV3. Saya Marsila Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.